Assalamualaikum dan kembali lagi ke Izzat Review. So hari ni Izzat nak membahas tentang anime tokusatsu yang menjadi kegemaran Izzat sekarang ni. Dan siri ni pun masih lagi ongoing. Kalau kau nak tahu siri apa yang kita nak bahas hari ni, kita intro dia macam biasa, okey? So, anime tokusatsu yang kita nak bahas hari ni adalah Futopia. Biasanya kalau macam korang tengok kat channel Izzat ni, mesti Izzat banyak bahas pasal siri Ultraman je kan. Ya, Ultraman memang antara salah satu tokusatsu favourite Izzat. Tapi dalam masa yang sama, Kamen Rider pun menjadi juga tokusatsu kegemaran Izzat. Dan disebabkan Futopia ni adalah sequel kepada Kamen Rider Double, so Izzat nak membahaslah tentang siri Futopia ni dan bagi apa impression Izzat tentang 3 episod pertama Futopia ni. Futopia merupakan sebuah anime yang diadaptasikan daripada manga dengan nama yang sama, iaitu Futopia. Manga ni telah pun ditulis oleh Riku Sanjo dan diilustrasikan oleh Masaki Sato. Siri anime ni telah pun dianimasikan oleh Studio Kai dan sebelum ni terkenal dengan siri anime Skeleton Knight in Another World dan juga Super Cup. Dan di siri ini juga dimintangi oleh ramai pelakon suara yang berbakat. Pelakon suara yang ada dalam siri ini pun pernah menjadi pelakon suara untuk game Kamen Rider Memory of Heroes. Futopia ini kalau korang nak tahu, dia adalah sequel kepada Kamen Rider Double pada tahun 2009. Cuma bezanya sequel dia ni dibuat dalam bentuk animasi dan bukannya live action. Okay, Izzat tak nak sentuh spoiler, jadi marilah kita ke apa yang best dengan yang tak best ni tentang cerita Futopia ini. Apa yang Izzat boleh cakapkan tentang Futopia ini adalah Izzat sangat-sangat berpuas hatilah setelah menonton 3 episod pertama Futopia ini. Benda yang Izzat suka pasal Futopia ini adalah dari segi dia punya animasi. Animasi dia memang cantik. Bila diumumkan yang Studio Kai akan menganimasikan manga ni, Izzat jadi macam tanya-tanya, boleh ke dia orang ni kan? Walaupun Izzat dah pernah tengok 2 anime daripada Studio Kai, Izzat macam masih lagi ada ragu-ragu. Dia orang ni boleh ke buat siri Kamen Rider ni kan? Sebab ini siri tokusatsu, peminat dia pun ramai. Jadi orang kata takut tak mencapai ekspektasi lah. Pun Izzat boleh cakap kan, lepas trailer dia keluar, Izzat sangat-sangat kagum dengan animasi dia. Animasi dia sangat cantik dan cara dia menggambarkan bandar foto tu pun memang sangat cantik lah. Terutama sekali di waktu malam apa semua tu, buatkan Izzat rasa macam terpegun lah tengok dia punya animasi tu. Karakter dia pun dilukis dengan sangat cantik dan Izzat sangat sukalah dengan dia punya animation. Benda lain lagi yang Izzat suka pasal Futopia ni pun adalah dari segi dia punya action sequence. Action sequence untuk 3 episod pertama ni tak adalah banyak sangat, tapi Izzat sangat-sangat berpuas hatilah dengan dia punya action sequence dia. Action sequence dia koreografikan dengan sangat baik dan dianimasikan pun dengan cukup baik. Bila fight scene tu berlaku memang boleh buatkan kita macam kita tak nak tengok benda lain tau. Kita rasa macam kita nak tumpu je pada fight tu. 3 episod pertama ni memang sangat-sangat memukau mata lah. Walaupun animasi dia tu nampak macam biasa, tapi dia, cara pertarungan dia tu buatkan kita rasa kagum lah dengan cara dia berlawan dengan musuh-musuh dia tu. Memang buatkan kita rasa kagum lah. Apatah lagi Izzat ni memang peminat Kamen Rider dan Izzat memang sentiasa membayangkan macam mana Kamen Rider kalau berlawan dalam bentuk anime macam mana. Dan impian Izzat untuk tengok Kamen Rider berlawan dalam bentuk animasi tu dah tercapai lah. Apa Izzat boleh cakapkan, dia punya fighting sequence memang best, memang terbaik. Benda lain lagi yang Izzat suka pasal Futopia ni adalah dari segi dia punya soundtrack. Soundtrack dia orang kata memang sangat-sangat kena lah dengan tema Kamen Rider Double tu. Sebab Kamen Rider Double kalau macam yang tokusatsu punya versi tu, dia memang sangat-sangat identik dengan muzik macam muzik jazz. Sebab dia ada sebuah cerita detektif, jadi muzik jazz memang sangat identik lah dengan dia punya genre tu. Dan cerita ni pun masih lagi menggunakan muzik yang lebih kurang sama. Jadi feel pada siri Kamen Rider Double tu masih lagi ada lah. Walaupun dia dah berubah dalam bentuk anime, tapi feel detektif dia tu masih lagi ada. Lagu opening dengan lagu ending bagi Izzat tak ada masalah. Izzat suka je lagu dia. Dan Izzat pun sangat impress sebab cerita ni pun memainkan semula opening daripada Kamen Rider Double dulu lah. Dan Izzat yakin kalau korang fans Kamen Rider, korang akan terpergun, korang akan meremang lah bulu roma bila korang dengar je lagu tu dimainkan di saat pertarungan berlaku. Benda lain lagi yang Izzat suka dengan cerita ni adalah dari segi lakonan suara. Macam Izzat cakap di awalan tadi, mempunyai banyak pelakon suara yang cukup berbakat. Dan diorang punya bakat ni Izzat rasa kita tak perlu nak pertikaikan lagi lah. Sebab kalau korang dah biasa tengok siri-siri anime yang dilakon suarakan oleh semua pelakon suara ni, kau boleh tahulah macam mana betapa bagusnya diorang punya tu. Lontaran dialog dia pun sangat bagus dan juga suara pun sangat kena lah dengan karakter tu. Kalau macam suara tu watak yang menggoda, memang suara tu memang goda. Kalau watak tu watak yang jenis kelakar, memang kelakar.
Dia punya lakonan suara Zat rasa macam tak perlu dipertikaikan lagi lah. Bagi Zat, pelakon suara yang cerita Futopi ni semuanya bagus-bagus lah. Benda lain lagi yang Zat suka dengan cerita ni adalah dari segi dia punya elemen fan service dia. Kalau korang peminat Kamen Rider Double, korang mesti akan lagi suka lah dengan siri anime ni. Sebab siri anime ni berjaya membuatkan penonton berasa meremang lah beroma. Dan walaupun Zat hanya tengok beberapa episod sahaja di Kamen Rider Double waktu tanya kat NTV7 tu, tapi Zat still rasa nostalgia bila Zat dengar lagu dia, bila Zat dengar dia punya sound effect, transformation item dia, bila dia bertukar, bila kita tengok nampak rupa Kamen Rider tu macam mana. Memang orang kata memang mengimbau kembali lah zaman-zaman kanak-kanak kita waktu NTV7 bukan lagi Didik TV lagi waktu tu. Dia punya nostalgia tu bukan setakat daripada segi rupa tu je, tapi dia punya background music pun sama. Background music dia memang feel double lah. Even dia punya nyanyi yang sama pun turut diambil untuk menyanyikan semula lagu opening ni. Satu lagi yang tak suka pasal cerita Kamen Rider ni adalah dari segi dia punya CGI. CGI dia bagi Zat cantik, macam orang kata macam digunakan di waktu-waktu yang tertentu lah. Sebab ada setengah anime yang menggunakan CGI ni di waktu macam yang waktu-waktu yang tak tepat. Tapi Futopi ni menggunakan CGI itu di masa-masa tertentu je. Kalau macam rasa macam benda tu sangat susah untuk dianimasikan, waktu tu baru diorang menggunakan CGI. Dan bagi Zat CGI dia cantik lah. Terutama sekali scene yang paling Zat suka adalah waktu scene kejar mengejar. Macam waktu Shotaro menggunakan motor dia untuk mengejar Tokimi. Scene tu bagi Zat CGI dia memang sangat cantik dan sangat memukau mata. Cerita Futopi ni pun mempunyai banyak detail yang boleh membuatkan orang lain terkenangkan ataupun bernostalgia dengan siri ni. Detail-detail tu kecil je sebenarnya, tetapi bila penonton nampak rasa macam oi, teringat balik tengok Kamen Rider Double dulu. Walaupun sama juga macam Zat lah. Bila Zat tengok tu Zat macam teringat waktu dulu tengok Kamen Rider Double dekat NTV7 dulu. Itulah Zat rasa macam bestnya. Detail-detail kecil pun diorang ambil perhatian juga. Sangat-sangat memuaskan hati para penonton lah. Terutama sekali bagi fans-fans Double, bagi fans Kamen Rider pun semua tu yang dah menunggu selama 13 tahun je untuk siri Kamen Rider ni diadaptasikan untuk anime. Dan sekarang dia dah ada dalam bentuk anime. Siri ni pula membuatkan kita rasa bernostalgia zaman tahun-tahun 2009 dulu. Yang Zat rasa tak bestnya dengan cerita ni adalah sebab cerita ni tayang seminggu sekali. Ya, memang itu menjadi Zat rasa kekurangan lah cerita ni. Sebab bila tayang seminggu sekali, dia selalu berhenti di saat-saat yang sangat-sangat kita nanti kan tau. Macam bila dia dah henshin, dia nak berlawan, tiba-tiba episod habis. Tunggu episod minggu depan pula. Masalahnya bukannya sekejap, seminggu. Bayangkan dalam masa seminggu kita kena tunggu untuk tengok Kamen Rider Double ni. Dan setiap episod tu membuatkan kita rasa macam nak tahu lagi apa yang akan jadi ke depannya. Macam mana diorang nak pecahkan misteri ni, macam mana diorang punya fight, macam mana bila diorang nak henshin, bila nak adanya karakter yang lain pula nak muncul apa semua tu, buatkan kita tertunggu-tunggu lah. Dan bila dia tayangkan seminggu sekali tu, rasa macam satu penderitaan lah untuk peminat Kamen Rider macam Izzat ni. Satu lagi yang Izzat rasa yang kurangnya adalah dekat episod yang ketiga ya. Sebab episod yang ketiga tu Izzat rasa macam ada scene yang nampak macam terburu-buru, iaitu waktu penahanan Chuta tu lah. Dan waktu dia orang revealkan apa motif sebenar Chuta tu apa semua tu, memang Izzat rasa macam cepatnya. Kenapa dia orang tak buat lama sikit kan? Tak tahulah kenapa. Sebab waktu tu pun karakter Ryu Terui pun tak muncul lagi. Dan dia orang kata dia orang dapat maklumat tu daripada Ryu Terui. Tapi sampai ke episod ketiga ni karakter dia tak muncul lagi. Jadi benda tu buat kita rasa macam lah cepatnya dia revealkan dia punya identiti. Kan lebih baik kalau panjang lagi ke. Tapi walaupun macam tu, dia masih lagi mengejutkan jugalah bila kita dapat tahu. Sebab kita nampak karakter-karakter yang bertukar menjadi dopan ataupun punya motif yang jahat ni, banyaknya orang yang kita tak expect. Kita expect orang lain yang jadi, tapi rupa-rupanya orang lain yang jadi. Walaupun dia agak rushing, tapi still lah mengejutkan. Sukalah saya nak mengingatkan kepada penonton yang dekat luar sana, baik penonton yang dah dewasa ataupun masih lagi kanak-kanak, kalau korang rasa macam Futopi ni sesuai untuk kanak-kanak dan korang nak bagi anak korang tengok, Izzat rasa macam lebih baik janganlah. Sebab Futopi ni Izzat rasa unsur-unsur yang ada dalam cerita ni jauh lebih dewasa daripada Kamen Rider Double yang tayang dekat NTV7 dulu. Kamen Rider Double dekat NTV7 dulu tak adalah sedewasa ini, tapi Futopi ni memang banyak scene-scene Izzat rasa macam kurang sesuai untuk tontonan anak-anak. Even Izzat tengok ni pun rasa macam tanya juga, wish Kamen Rider Double dah target untuk orang dewasa ke memang manga dia ni untuk orang dewasa? Sebab banyak scene-scene yang rasa macam kurang sesuai untuk anak-anak. Macam scene mengerikan, scene
perempuan seksi, korang faham lah anime macam mana kan, untuk fan service apa semua tu, dia mestilah menggunakan perempuan-perempuan seksi apa semua kan, untuk menarik banyak lagi penonton-penonton yang lelaki untuk tengok, adanya babak-babak bercumbu apa semua tu. Jadi buatkan Izzat rasa macam kalau korang nak bagi anak-anak korang tengok anime ni untuk sebagai pengenalan untuk cerita Kamen Rider, ataupun korang rasa macam cerita ni tak ada apa masalah, korang rasa macam tone cerita ni bukan sama je dengan cerita Kamen Rider Double yang pernah tayang dulu, korang silap. So itu sajalah review kita untuk 3 episod pertama Fuyuto PI ni. Kalau korang nak tengok cerita Fuyuto PI ni, ataupun korang tertanya-tanya nak tengok kat mana kan Fuyuto PI ni, korang jangan risau, korang boleh tengok dekat channel Muse Malaysia dan juga Muse Asia. Kalau korang nak tengok dalam versi bahasa Inggeris, kau boleh tengok dekat Muse Asia. Kalau korang nak tengok dengan subtitle bahasa Malaysia, kau boleh tengok dekat Muse Malaysia. Dan juga jangan lupa like dan share dan subscribe ke channel diorang ya, sebab kita kena menunjukkanlah yang kita ni menghargai usaha mereka ni untuk mendapatkan lesen untuk menayangkan anime ni. Walaupun bukan diorang yang buat, tapi sebabkan diorang dah berusaha nak mendapatkan lesen ni untuk menghiburkan peminat Kamen Rider, Izzat rasa tak salah kalau kita support diorang kan. Dan juga kalau korang tengok kat channel diorang juga, jangan toksik, dan juga yang paling penting sekali tu jangan skip iklan lah, kita bantu diorang ni ya. So itu sajalah review kita untuk Fuyuto PI 3 episod yang pertama. Kalau korang dah pernah tengok cerita ni, apa pendapat korang? Jangan lupa tinggalkan komen kat bawah, jangan lupa like, share dan subscribe ke channel Izzat. Kita jumpa lagi di video perbahasan tokusatsu ataupun anime di video ke depannya. Okay, Assalamualaikum dan bye.